masa dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang penting azam teruskan, pelajaran jangan abaikan. Terima kasih SK Suasa, jasa baktimu tak kami lupa. Mari semua seia sekata, sehati dan sejiwa, demi Malaysia tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam katakan tidak kepada nombor 16 SK Swasta Pasti Hebat bersama Melakar Kegemilangan. Yang berusaha Encik Budri Haji Ahmad, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Tuan Haji Bisno Haji Sari, Guru Besar SK Swasta selaku pengurusi showcasing PBD Project SK Swasta tahun 2021. Yang berusaha Encik Zulkifli Abdul Hamid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Puan Norima Haji Edi, Pegawai SIC Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort selaku Pegawai Selia Bantu PBD Project SK Swasta. Yang berusaha Encik Suhaimih Awang Besar, Penolong Pegawai Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort selaku Pegawai Selia Bantu PBD Project SK Swasta. Yang berusaha Encik Awang Syur bin Madrin, Pegawai Angkat Sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Tuan Haji Jamaluddin Muslih, Pengurusi Majlis Guru Besar Daerah Beaufort. Yang dihormati Encik Colin bin Akub, Pengurusi PIBJ SK Swasta. Semua guru-guru besar Daerah Beaufort, penolong-penolong kanan SK Swasta, para penyelia PBD KMR, guru-guru dan AKP SK Swasta, semua peserta PBD Projek KMR tahun 2021, para ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Majlis Showcasing PBD Projek Model KMR SK Swasta tahun 2021. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat, tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Encik Hamzah bin Gunting. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari yang penuh bermakna ini, kami berhimpun dengan penuh rasa kesyukuran di atas nikmat kesihatan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran yang Engkau kurniakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bersempena dengan majlis showcasing KMR PBD peringkat sekolah SK Swasta ini, kami pohonkan Engkau permudahkanlah urusan kami agar program ini berlangsung dengan teratur serta tercapai segala objektifnya. Kurniakanlah kami keazaman untuk bekerja dengan tekun dan penuh kesungguhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, suburkanlah pada diri kami rasa cinta, kasih sayang, kegembiraan, rasa bertanggung jawab serta semangat saling menghormati sesama manusia, agar kami dapat memenuhi amanah dan menyantuni para pelanggan dengan tenang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, jadikanlah majlis ini sebagai pendorong kepada pegawai-pegawai ini untuk berkhidmat dengan cemerlang dan dikasihi dan penuh keikhlasan. Jadikanlah mereka penyumbang untuk merealisasikan slogan keramat, Sabah Hebat, katakan tidak kepada nomor 16.
Katakan ia kepada 10 yang terbaik. SK Swasta pasti hebat bersama melakar kegemilangan. Jadikanlah kami penjawat awam yang setiap masa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan terusan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, anugerahi kami kekuatan dan kesehatan untuk terus menyumbang jasa bakti di mana jua kami berada. Peliharakanlah kami daripada perkara-perkara yang negatif, fitnah, perselisihan, dan dari segala kejahatan. Semoga kami merasa aman, tenang, dan proaktif dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi kesejahteraan, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara dari segala bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Lengkaplah lesung jika ada alunya, lengkaplah perahu jika ada dayungnya, dan moleklah majlis jika tersusun madah aluannya. Hadirin dan hadirat, majlis kita teruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Bisno Haji Sari, Guru Besar SK Swasta. Majlis dengan penuh hormat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Inti Budri Haji Ahmad, Pegawai Pendidikan Daerah Beaufort. Yang saya hormati Inti Zulkifli Abdul Hamid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Beaufort. Yang saya hormati Puan Norima binti Idi, Pegawai SIC Sains Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort selaku Pegawai Selia Bantu PBD Projek SK Swasta. Yang saya hormati Encik Suaimi Awang Basar, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Beaufort selaku Pegawai Selia Bantu PBD Projek SK Swasta. Yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin Musli, Pengurusi Majlis Guru Besar Daerah Beaufort. Yang saya hormati Encik Kulin Akub, Pengurusi PIBG SK Swasta. Semua guru-guru sekolah rendah daerah Beaufort, guru-guru penolong kanan SK Swasta Beaufort, para penyelia kumpulan KMR, guru-guru dan IKP SK Swasta Beaufort, serta yang dikasihi semua peserta PBD Projek KMR SK Swasta Beaufort, para ibu bapa dan juga murid-murid SK Swasta Beaufort. Bersyukur kita kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan showcasing pelaksanaan rintis projek pentaksiran bilik kerja model kefahaman melalui ketika bentuk ataupun KMR untuk murid-murid tahun 6 bagi tahun 2021. Saya yakin bahawa dalam melaksanakan projek ini berbagai rintangan yang dihadapi terutama kepada penyelia kumpulan dan juga guru-guru SK Swasta, lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik COVID-19 yang kita alami sekarang. Saya mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat dalam melaksanakan projek kita pada hari ini. Semoga kita akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas usaha kita kali ini. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan tahniah kepada murid-murid tahun 6 SK Swasta bagi tahun 2021 kerana dapat mengikuti projek ini
dengan jayanya, dan saya mengucapkan tahniah kepada murid-murid yang mendapat tahap pencapaian yang baik. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PPD Beaufort, terutama Puan Nuri Maidi dan Inti Suhaimi Awang Besar selaku pegawai selia projek kita pada kali ini, atas bimbingan, tunjuk ajar kepada kami guru-guru di SK swasta. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan berjumpa lagi dalam projek seperti ini kalau diminta oleh pihak kementerian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berusaha Tuan Guru Besar atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Berseri bunga tumbuh melata, jadi hiasan indah tersemat. Padamu Tuan kami meminta, kata azimat bersimpul amanat. Hadirin dan hadirat, majlis diteruskan dengan ucapan daripada yang berusaha, Encik Budri Haji Ahmad, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Seterusnya merasmikan showcasing PBD Project Model KMR SK Swasta tahun 2021. Majlis dengan penuh hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sabah hebat, katakan tidak kepada nomor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Salam Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort, PPD Beaufort The Great bersama Melakar Kegemilangan. Yang berusaha Guru Besar SK Swasta Tuan Haji Wisnu Manisari, guru-guru, ITP dan ibu bapa serta penjaga murid-murid tahun 6. Untuk makluman terutamanya ibu bapa yang hadir, objektif utama projek KMR ini ialah menambah kemahaman murid dalam subjek matematik, bahasa Melayu, sains dan bahasa Inggeris. Selain itu, menggalakkan murid dalam penglibatan hand-on bagi meningkatkan memory retention terhadap perkara yang dipelajari. Di samping itu, projek KMR ini juga sebagai satu cara pengujian kefahaman murid melalui kaedah pentaksiran yang dibuat oleh murid-murid dalam pembinaan projek. Tahniah kepada pihak sekolah kerana berjaya menganjurkan showcasing pelaksanaan rintis pentaksiran bilik darjah PBD model kemahiran melalui reka bentuk KMR murid-murid tahun 6 Uranus SK Swasta tahun 2021. Tahniah juga kerana berjaya melaksanakan PBD KMR yang melibatkan murid-murid dalam suasana pandemik COVID-19 sekarang untuk menjayakan sesuatu program terutama yang melibatkan guru dan murid memang agak sukar. Ditambah lagi dengan komunikasi yang terhad. Ia memang satu cabaran yang sukar, namun hasilnya kita di sini, warga SK Swasta berjaya menggalas cabaran dan tanggungjawab yang diberikan. Ini amat besar artinya buat kami di Pejabat Pendidikan Daerah. Lebih-lebih lagi program PBD KMR ini ialah program di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia. Tahniah juga kepada guru besar, guru-guru dan ibu bapa yang bergerak bersama demi menjayakan program ini. Tanpa pelibatan semua pihak, program PBD KMR ini tidak akan berakhir dengan cemerlang. Semoga projek KMR ini akan memberikan tahap penilaian terbaik kepada murid-murid. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penutupan showcasing pelaksanaan rintis ini. Sekian dan terima kasih.
kepada yang berusaha Encik Budri Haji Ahmad, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort atas ucapan perasmian sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati, SK Swasta Beaufort merupakan salah sebuah sekolah daripada 5 buah sekolah di negeri Sabah yang menjadi sekolah rintis pelaksanaan rintis PBD projek di bawah bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam melaksanakan PBD projek ini, SK Swasta memilih model 1 iaitu kefahaman melalui reka bentuk KMR. Bagi tahun 2021, walaupun menghadapi pelbagai kekangan akibat pandemik COVID-19, PBD projek berjaya dilaksanakan dengan jayanya. Pada hari ini, kita akan menyaksikan persembahan hasil projek 16 orang murid tahun 6 SK Swasta. Laporan projek mereka ini mereka persembahkan dalam bentuk persembahan video. Dan video ini telah dinilai oleh Puan Norimah Edi, Pegawai SIC Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort dan juga Encik Suhaimi Awang Besar, Penolong Pegawai Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort. Sebentar sahaja lagi, kita akan menyaksikan persembahan video projek PBD KMR murid tahun 6 SK Swasta tahun 2021. Tetapi sebelum itu, marilah sama-sama kita mendengar ulasan daripada juri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Norimah Edi, SIC Plus, Sains dan Matematik PPD Beaufort, merangkap pegawai meja PBD, PPD Beaufort dan Master Trainer COC PBD peringkat daerah Beaufort. Seterusnya, sebagai pembimbing kepada Sekolah Rintis PBD Projek peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk SK Swasta ini. Pertama sekali, setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah di atas komitmen sekolah menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. Walaupun berada dalam situasi yang getir kerana kekangan pandemik, tetapi SK Swasta terus utuh dan cekal, meneruskan iltizam dan langkah sehingga dapat menjayakan showcasing yang sangat bermakna buat anak-anak didik kita di lokasi. Alhamdulillah, seramai 16 orang murid tahun 6 di SK Swasta bagi tahun 2021 ini, kesemuanya telah berjaya menyiapkan PBD projek ini dan menghantar mengikut masa yang telah ditetapkan tanpa cicir. Kejayaan ini sudah pasti atas usaha dan semangat yang kuat daripada warga guru SK Swasta yang tidak mudah mengalah pada keadaan. Sikap dan semangat ini harus dipuji dan patut dicontohi oleh semua guru di daerah ini. Tahniah kepada semua murid tahun 6 yang telah menunjukkan usaha yang gigih dan kreatif dalam menghasilkan inovasi mereka. Secara keseluruhannya, saya sangat tertarik dan teruja dengan kreativiti mereka yang dapat menghasilkan produk inovasi daripada bahan-bahan terbuang. Malah dapat pula menyatakan kebaikan dan kesannya kepada alam sekitar serta kehidupan seharian. Misalnya, dalam penghasilan lori sampah mini, meja multifungsi, kerusi plastik inovasi, tabung duit, beg pensel, hiasan rumah, dan bahan info seperti piramid makanan. Sangat menarik dan sangat bermanfaat. Murid-murid juga telah berjaya menunjukkan potensi dan keyakinan diri yang membanggakan apabila berjaya tampil membuat persembahan bagi membentangkan produk inovasi mereka. Walaupun masih ada yang malu-malu dan ada segelintirnya yang masih bergantung sepenuhnya pada teks yang disediakan, namun usaha ini perlu dipuji kerana mereka masih mampu melakukan demikian. Walaupun mungkin sebenarnya mereka ini sangat pemalu dan tidak yakin sebelum ini. Saya juga sangat takjub dengan bakat yang ditunjukkan melalui video ini. Nyata sekali, pandemik ini telah membantu kemanjadian murid-murid kita dalam melahirkan banyak kejutan dan ilmu baharu kepada mereka. Bukan sahaja mereka telah berjaya menyahut cabaran melaksanakan tugasan ini, malah ada yang dapat menghasilkan lebih daripada
yang diharapkan. Melihat persembahan anak-anak ini seperti kita melihat sebuah dokumentari yang sangat menarik dan berkualiti. Padahal kemahiran pembikinan video ini tidak termasuk pun dalam sukatan pelajaran mereka sebelum ini. Sudah tentu kejayaan ini adalah juga atas usaha dan komitmen yang sangat padu daripada pihak ibu bapa dan keluarga. Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua ibu bapa. Anda semestinya ibu bapa yang hebat. Akhir sekali, apa yang ingin saya katakan berdasarkan kepada penilaian saya terhadap pelaksanaan PBD projek oleh SK Swasta ini, saya dapati program ini telah berjaya menyediakan satu proses pembelajaran yang berpusatkan murid yang mana pelbagai disiplin ilmu telah diintegrasikan secara sistematik dan terancang. Pentaksiran secara berterusan juga telah dilaksanakan oleh guru dengan baik sekali. Pelaksanaan kerja projek telah berjaya memberikan murid ruang untuk meneroka dan menyelesaikan sesuatu isu atau masalah secara praktikal. Apabila didapati, mereka telah menjalankan inquiry, perancangan, pelaksanaan dan refleksi. Secara tidak langsung, ini telah menggalakkan pembelajaran aktif dan pengaplikasian kebat. Di samping itu, kemahiran berkomunikasi dan penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan murid juga jelas dapat dilihat. Sesungguhnya, melalui kerja projek seperti ini, pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan penerapan nilai dalam kalangan murid dapat dioptimumkan. Apabila semua murid dapat melaksanakan kerja projek ini dengan jayanya, maka ini telah menggambarkan kemajuan mereka. Justru matlamat yang dihasratkan bagi pelaksanaan projek dalam kurikulum standard sekolah rendah iaitu untuk menggalakkan dan membolehkan murid mendapat pengetahuan dan kemahiran baharu serta mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran secara aktif telah dapat diterjemah. Alhamdulillah. Tahniah dan syabas kepada SK Swasta. SK Swasta pasti hebat. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PPD Beaufort The Great bersama Melakar Kegemilangan. Yang berusaha Encik Budri bin Haji Ahmad, Pegawai Pendidikan Daerah Beaufort. Yang berusaha Encik Zulkifli bin Abdul Hamid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah merangkap Ketua Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Tuan Haji Bisno bin Haji Sari, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Swasta. Yang dihormati Puan Norima Ide, Pegawai SSC Plus Sains Matematik selaku juri PBD Model KMR PPD Beaufort. Yang dihormati Penolong Kanan Pentadbiran Encik Yuliamin Sahirusa bin Yusuf. Yang dihormati Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Encik Salani Sarak. Yang dihormati Penolong Kanan Co-Curriculum Encik Arifin Sidin, Penyalar KMR SK Swasta Encik Muhammad Hamzah bin Gunting, para guru, para ibu bapa, murid-murid dan sidang pendengar sekalian. Alhamdulillah, dengan izinnya, projek model KMR ini dapat berjalan dengan jayanya. Syabas dan tahniah kepada pihak sekolah SK Swasta atas penganjuran showcasing PBD projek model KMR pada tahun ini. Syabas dan tahniah kerana secara keseluruhannya, murid-murid telah berjaya menghasilkan projek model KMR dengan begitu baik sekali dan berjaya memahami konsep pembelajaran melalui projek model KMR iaitu kefahaman melalui reka bentuk. Tahniah juga kepada semua ibu bapa, murid yang memberikan sokongan dan dorongan yang berterusan dalam penghasilan projek model KMR semasa tempoh PDPR walaupun terdapat beberapa kekangan yang tidak dapat dielakkan. Alhamdulillah, murid juga berupaya membina bahan dan berjaya membentangkan hasil kerja dengan begitu baik secara dalam talian dan menggunakan medium elektronik untuk mendapatkan maklumat. Tahniah juga kepada guru pembimbing masing-masing tanpa jemu memberikan bimbingan secara berterusan. Yang paling penting ialah murid dapat pengalaman baru melalui penghasilan projek model KMR kerana ianya dapat membina pembelajaran bermakna dan kemanjadian murid berlaku. Showcasing juga memberi peluang dan ruang kepada murid berkongsi pengalaman pembelajaran melalui hasil projek di samping melaporkan apa yang mereka telah pelajari.
Kekuatan yang diperolehi dari penghasilan showcasing PBD Project Model KMR ini ialah murid berupaya mengenengahkan kreativiti masing-masing dengan menghasilkan projek dengan menggunakan bahan terbuang seperti botol terpakai dan sebagainya. Di samping itu, murid dapat menjana pemikiran kritis serta dapat memanfaatkan kemudahan digital elektronik secara lebih mendalam dalam menghasilkan video rekaman yang kreatif. Pedagogi juga dapat diperluaskan dengan adanya perkongsian pembelajaran atas talian di antara dan di kalangan murid dan guru. Murid juga dapat menunjukkan kesungguhan yang amat baik dan menunjukkan kualiti penghasilan projek yang bersesuaian dengan tahap usia dan bersesuaian dengan kandungan pembelajaran. Memberi peluang dan ruang kepada murid, seterusnya maklum balas dengan guru, evidence yang dihasilkan dan sokongan moral yang amat perlu dalam penghasilan projek model KMR. Projek yang dihasilkan juga mengandungi projek khidmat sosial yang mana dapat menjana pendapatan keluarga maupun penduduk setempat yang boleh dikomersilkan dengan lebih meluas. Syabas dan tahniah. Dari segi penambahbaikan pula, murid perlu menambah kualiti komunikasi, iaitu perlu berkeyakinan serta nampak lebih meyakinkan. Begitu juga dengan kualiti persembahan yang perlu ditambah baik dari masa ke semasa. Semoga dengan hasil usaha murid-murid ini dalam menghasilkan PBD Project, model KMR dapat meningkatkan prestasi pembelajaran murid, meningkatkan sosioekonomi murid, dan seterusnya dapat menghasilkan murid yang berkualiti dari segi kurikulum dan ko-kurikulum. Peranan guru-guru amat besar dalam memberikan input dan kandungan projek secara lebih terancang dan tersusun. Syabas dan tahniah kepada semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Muhammad Lokman bin Yuliamin Sahirosa, Lori Sampah Mini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Lokman bin Yuliamin Sahirosa. Saya murid tahun 6 Uranus di SK Swasta Beaufort. Kawan-kawan, hari ini saya akan berkongsi projek KMR saya yang bertajuk Lori Sampah Mini. Projek ini melibatkan 4 mata pelajaran, iaitu Sains, Bahasa Melayu, Matematik, dan Bahasa Inggris. Tajuk yang dipelajari untuk mata pelajaran Sains ialah bahan buangan. Untuk Bahasa Melayu ialah tata bahasa, pengucapan, dan tulisan semasa dokumentasi. Untuk Matematik ialah ruang, bentuk, masa dan waktu, dan wang. Sementara itu, Bahasa Inggris, istilah Bahasa Inggris dan pencarian maklumat. Kawan-kawan, bagi menjayakan projek ini, saya diberi tugasan iaitu mengenai bahan buangan tidak terbiodegradasi yang dapat memberi kesan terhadap kehidupan jika diurus dengan betul secara kreatif dan inovatif. Berdasarkan pengetahuan tersebut, saya diminta menghasilkan produk berdasarkan bahan buangan tidak terbiodegradasi yang diperhatikan. Produk yang dihasilkan mestilah memberi manfaat dan boleh digunakan. Kawan-kawan, apa itu bahan buangan tidak terbiodegradasi? Bahan buangan tidak terbiodegradasi itu ialah bahan buangan yang tidak boleh diruputkan oleh mikroorganisme. Kawan-kawan, inilah hasil projek saya, Lori Sampah Mini. Lori Sampah Mini diperbuat daripada 1 botol minyak besar, 2 biji botol mineral kecil, 4 biji penutup botol, dan 2 batang straw. Kenapa saya mencipta lori sampah mini ini? Saya mencipta lori sampah mini ini kerana saya selalu disuruh untuk memungut sampah oleh ibu bapa, dan lori ini juga boleh dibuat mainan. Alat ini juga ialah alat kitar semula. Kawan-kawan, jika lori sampah mini ini dijual, harga kosnya ialah Rm8 seunit. Harga jual ialah Rm15. Untung yang saya dapat ialah Rm7. Lumayan bukan? Kawan-kawan, harapan saya untuk lori sampah mini ini ialah supaya orang yang menggunakannya dengan betul dan boleh belajar tentang kitar semula. Marilah kita sama-sama menyokong kempen kitar semula. Sekian perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Hai kawan-kawan, hari ini saya akan memperkenalkan lori sampah mini saya. Ini adalah
tempat pemegang botol disangkutkan dengan tali supaya mudah digerakkan. Ini pula ialah penyodok sampah yang digunakan ketika ada sampah di depan, dia boleh menyodok sampah itu di sampah itu. Ini pula penutup untuk tempat sampah yang besar. Tempat ini pula ialah tempat untuk sampah yang besar. Di belakang ini ada dua tempat membuang sampah kecil. Ini ialah tempat membuang sampah kecil yang kering. Ini pula tempat membuang sampah kecil yang basah. Cara membuangnya ialah cuma hanya membuka penutup botol ini sahaja. Seterusnya, mari saya tunjukkan cara menggunakan kereta lori sampah mini saya. Oke, kita juga boleh sebagai pemain. Sambil kita memungut sampah, sambil kita bermain. Seronok bukan? Pasti seronok. Nur Syifa Syakira binti Kulit, Beg Pensel. Assalamualaikum, nama saya Nur Syifa Syakira binti Kulit. Saya murid tahun 6 Ranus di SK Swasta Beaufort. Hari ini saya akan berkongsi proyek KMR saya yang bertajuk Beg Pensel. Kawan-kawan, proyek ini melibatkan mata pelajaran sains, matematik, bahasa Melayu, dan bahasa Inggris. Dalam proyek ini, tugasan saya ialah mengenai bahan buangan tidak terbiodegradasi dapat memberi kesan terhadap kehidupan jika diurus dengan betul secara kreatif dan inovatif. Berdasarkan pengetahuan tersebut, Anda diminta menghasilkan produk berdasarkan bahan buangan tidak terbiodegradasi yang dihasilkan. Produk dihasilkan mestilah memberikan manfaat dan boleh digunakan. Kawan-kawan, inilah proyek Beg Pensel saya. Ia diperbuat daripada bahan buangan dan dikemas-kinikan dengan bahan yang sesuai. Saya mencipta Beg Pensel ini kerana menyadarkan. Saya mencipta Beg Pensel ini kerana untuk menjaga alam sekitar, untuk membuat daripada bahan buangan menjadi satu alat untuk digunakan. Saya mencipta Beg Pensel ini kerana untuk menjaga alam sekitar, untuk membuat daripada bahan buangan menjadi satu alat untuk digunakan. Kawan-kawan, harga kos 1 unit Beg Pensel ini ialah Rp7.40. Jika dijual, harga 1 unit Beg Pensel ialah RM8. Maka untung yang saya dapat ialah Rp60 bagi 1 unit Beg Pensel. Harapan saya untuk proyek saya ini agar dapat menyadarkan rakyat bahawa alam sekitar itu penting dan membantu kempen kita semula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, proyek yang saya buat ini adalah proyek Beg Pensel. Bahagian di dalam adalah untuk meletakkan alatan pensel seperti pensel, pen, pembaris dan sebagainya. Bahagian di luar pula adalah untuk menyimpan pemadam. Cara menggunakannya ialah letakkan pensel ataupun apa-apa saja di dalam. Lepas tu di luar ni letakkan pemadam. Okay, Assalamualaikum. Akmal bin Aji alias Saidi, Bakul Serbaguna. Assalamualaikum, saya Akmal bin Aji alias Saidi. Saya bersekolah di SK Swasta Beaufort. Bagi tugas kali ini, saya dikehendaki menyiasat dan menangkul penggunaan bahan buangan yang tidak berbiodegrasi secara berhema. Oleh itu didapati bahawa bahan buangan yang tidak berbiodegrasi dapat memberikan kesan kehidupan yang lestari jika diurus dengan betul, secara kreatif dan inovasi. Berdasarkan kepada penyiasatan ini, saya akan menghasilkan satu produk yang dibuat daripada bahan terbuang biodegrasi, yaitu plastik. Seperti mana yang kita maklum,
terdapat banyak bekas plastik-plastik minuman segera yang dibuang di merata tempat tanpa digitar semula. Ini boleh menyebabkan kepada pencemaran alam. Oleh itu diharapkan melalui projek saya ini, ianya bukan dapat digunakan, malah ianya dapat memberikan manfaat kepada semua. Selain itu juga sedikit sebanyak dapat membantu dalam pemeliharaan dan pemeliharaan alam. Assalamualaikum, nama saya Abdul Majid Saidin. Nama projek saya adalah Projek Bakul. Yang digunakan semasa membuat bakul ini ialah plastik, gunting, jarum, tangsi, kertas pengukul, dan hiasan. Membuat bakul ini sangat sukar sekali untuk orang yang baru belajar seperti saya. Langkah yang pertama ialah mengukur plastik seperti bentuk ini. Kedua ialah melipat plastik seperti ini. Yang ketiga ialah menyambungkan plastik seperti ini. Keempat ialah menyambung dan jahit seperti ini. Terakhir, Anda perlulah menghias seperti ini. Kegunaan bakul ini ialah dapat menyimpan barang seperti alat makeup, alat pensel, dan gunting. Untuk membuat bakul ini hanya Rm250 dan saya akan jual bakul ini. Desain ini berharga Rp10, yang ini Rp5, dan ini Rp3, dan ini Rp8. Muhammad Ikram Mikael bin Sunni, Tabung Dui. Assalamualaikum, saya Muhammad Ikram bin Sunni. Saya bersekolah di SKS Bofort. Kali ini saya akan menjalankan satu proyek KMR berkaitan tabung botol plastik. Bagi proyek kali ini saya telah merancang untuk membina tabung bed yang diperbuat daripada bekas botol minuman. Seperti yang kita maklum, terdapat banyak botol minuman yang dibuang di rata-rata tempat tanpa digitar semula. Ini boleh menyebabkan kepada pencemaran alam. Oleh itu jarak melalui proyek saya ini sedikit sebanyak dapat membantu dalam pemeliharaan dan pemeliharaan alam. Samping itu ianya dapat mengajar saya untuk menabung. Itu saja. Assalamualaikum, saya Ikram Mikael bin Sunni dari kelas tahun 9 dasar. Ini saya akan melakukan kegiatan proyek artinya setelah dibuat itu tabung duit. Untuk membina tabung duit ini kita kena sediakan bahan-bahan seperti bekas botol minuman, gunting, kertas warna, dan gam. Untuk membina tebukan sedikit lubang di bagian atas pada botol tersebut dan hias seperti penampak ini. Melalui tabung ini kita bukan saja dapat menyumbang pemeliharaan alam sekitar, malah ianya dapat menyehatkan diri. Untuk membina tabung bed ini saya hanya menggunakan kurang lebih RM2 saja, itu jauh lebih murah berbanding tabung bed yang terdapat di pasaran. Sekian saja dari saya. Salam. Nur Suhana binti Jamaluddin, bunga hiasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suhana binti Jamaluddin. Saya bersekolah di SK Swasta Bofort. Sekali ini saya akan menjalankan satu projek KMR berkaitan projek bunga hiasan. Bagi projek kali ini saya telah merancang untuk membina bunga hiasan yang diperbuat daripada bahan terbuang seperti ranting bunga, pasu bunga, plastik-plastik, dan lain-lain lagi. Seperti yang kita maklumkan, terdapat banyak plastik-plastik yang dibuang merata tempat yang tanpa digitar semula. Kali ini boleh menyebabkan kepada pencemaran alam sekitar. Oleh itu diharapkan melalui projek saya ini sedikit sebanyak dapat membantu pemeliharaan dan pemeliharaan alam. Di samping itu ianya dapat mengajar saya untuk mengemas rumah dan menghiasi rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suhana dari kelas tahun 6 Uranus. Hari ini saya mahu mempromosikan projek saya, yaitu projek bunga hiasan. Bahan-bahan yang saya gunakan ialah plastik, batu, ranting bunga, dan hiasan.
Langkah-langkah untuk membuat bunga hiasan ialah lipat berkali-kali gunting di sisi kiri dan kanan, lalu potong di tengah-tengah hingga menjadi 2 bahagian. Seterusnya, ambil bahagian satu tadi, ikat di tengah-tengah lalu membentukkan menjadi bunga. Setelah selesai semua bunga dibentuk, sangkutkan pula semua bunga-bunga ke ranting bunga. Selesai sangkutkan semua bunga itu ke rantingnya, masukkan pula batu ke dalam pasu bunga supaya tetap berdiri tegak. Selesai masukkan batu itu, masukkan pula ranting bunga ke dalam pasu itu dan hiaskan bunga tersebut. Kelebihan bunga hiasan ini ialah mencantikkan bilik hiasan dan meja-meja. Kegunaan bunga projek ini dibuat untuk hiaskan meja-meja serta bilik. Harga yang saya tawarkan ialah Rp4.50 saja. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Faridah binti Unus, model kapal layar. Saya suka melihat jenis-jenis sampan dan bot yang melalui sungai di belakang rumah saya. Saya juga selalu melihat model-model kapal layar dalam web pinterest.com. Model-model kapal layar yang menarik mempunyai harga yang mahal. Saya mau memiliki reka bentuk kapal yang menarik tetapi tidak memerlukan saya membeli dengan harga yang tinggi. Saya mau jadikan model-model kapal layar tersebut sebagai koleksi dan perhiasan di rumah. Melalui proyek KMR ini, saya coba membuat model tersebut menggunakan bahan berasaskan plastik yang dibuang. Ini karena banyak objek-objek yang diperbuat daripada plastik dibuang di rata-rata tempat di sekitar rumah saya. Saya mau menjadikan peribahasa Inggris "One man trash is another man's treasure" menjadikan satu inspirasi kepada saya. Saya dapat memahami topik bahan buangan dengan lebih baik, tetapi juga saya mengaplikasikan topik tanggung jawab terhadap kawasan persekitaran dalam pendidikan civic yang telah saya pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat proyek pasar kapal layar. Alat-alat yang saya kasih sedia ialah botol dan pasir, gunting, lidi, sama kertas. Saya akan memulakan. Setelah kita dapat macam ni, akan gunting. Kita akan lipat lagi. Kita akan gunting. Akan gunting lagi sebab lidi saya pendek. Okey. Akan gunting lagi. Setelah kita lipat, setelah kita cucuk ke sini, berhati-hati ya. And then yang kita tabak tadi itu kita harus masuk begini. Oke, lepas itu ini kita akan begini. Oke, setelah kita akan masuk ya macam ni. Ini macam ni. Oke, inilah kapal layar saya. Sekian, terima kasih.
Muhammad Rafiq Zuhairi bin Hamiri, bekas sisa alat tulis. Utama yang mendorong saya dalam menghasilkan projek KMR saya ialah bagaimana saya membuat satu kelainan apabila saya masuk ke sekolah baru untuk pembelajaran secara bersemuka nanti. Saya merupakan murid baru di sekolah swasta dan baru berpindah dari sekolah Sirusak. Bila kami mempelajari topik bahan buangan dalam mata pelajaran sains secara PDPR, saya telah membuat sedikit kajian tentang apa yang boleh saya lakukan dengan botol-botol plastik yang tidak berguna di rumah saya. Dengan teknik ukiran dan tekad yang telah saya pelajari dalam mata pelajaran seni visual, saya telah menambah sedikit sentuhan kesenian dalam projek yang saya hasilkan supaya ia nampak lebih menarik. Saya juga belajar dan berusaha untuk tidak berbelanja besar untuk menghasilkan projek cipta tersebut. Saya perlu mendapatkan kos yang minimum supaya saya dapat keuntungan yang maksimum apabila ada rakan yang berminat untuk membeli hasil projek saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Rafiq Zuhairi. Saya dari kelas 6 Uranus, Sekolah Sosak, Beaufort. Hari ini saya akan berkongsi projek KMR saya yang bertajuk bekas pensel dan tempat buang sisa alat tulis. Ini adalah bekas botol air. Yang besar adalah botol mineral, manakala yang kecil ialah bekas botol air manis. Keempat-empat bekas ini kita boleh letak alat tulis. Bekas segi empat ini ataupun kontainer bekas makanan kita boleh gunakan untuk letak sampah. Tang dan mata gogel fungsinya adalah cuma untuk hiasan yang dilekatkan menggunakan gembu. Butang dan mata gogel ini mama yang beri. Kos untuk projek KMR ini adalah RM7. Jika saya ingin meletakkan harga, saya akan meletakkan harga sebanyak RM10. Untung saya ialah RM3. Alhamdulillah, terima kasih. Nur Tazimah binti Tarifin, bekas alat tulis serbaguna. KMR membantu saya dalam menyelesaikan masalah utama yang ada dalam mata pelajaran sains. Dalam topik bahan tidak terbiodegradasikan, yaitu bagaimana untuk mengurangkan jumlah pembuangan bahan tersebut, namanya jenis plastik. Saya melihat banyak bahan buangan diperbuat daripada plastik dibuang di mana-mana tempat dan ia mencemarkan sekitaran rumah dan kampung saya. Saya melihat juga keadaan yang sama apabila saya pergi ke Pekan Beaufort. Selain itu, projek yang sudah saya hasilkan ini diharap dapat memberi peluang kepada saya membuat perniagaan kecil-kecilan seperti saya pelajari dalam mata pelajaran matematik. Saya juga tidak perlu membeli bekas pensel yang dijual di kedai kerana saya boleh membuat sendiri dengan bentuk yang saya suka, seperti yang saya pelajari dalam mata pelajaran IT dan seni visual. Ibu bapa saya pasti gembira kerana saya membantu mereka mengurangkan belanja mereka kerana saya akan mempunyai duit saya sendiri dari jualan dan bentuk yang saya hasilkan. Okey, mula-mula kita memerlukan 2 botol. Selepas itu kita gunting di bahagian tengah kedua-dua botol itu. Ini botol yang pertama digunting. Botol yang kedua.
Selepas itu, botol yang sudah dipotong mestilah disambung dengan menggunakan hot melt glue gun atau dikenali sebagai pistol gam panas. Kita juga memerlukan zip yang sesuai ukuran dengan botol yang sudah dipotong. Botol juga perlu dihias, ikut kreativiti kita sendiri. Kalau kreativiti saya menghias botol dengan menggunakan dua warna, yaitu merah dan kelabu. Bolehlah kita masukkan warna-warna ke dalam botol. Muhammad Azad bin Raino, meja multifungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azad bin Raino. Saya berumur 12 tahun dan saya bersekolah di SD Swasta Beaufort. Mengapakah kita perlu menggunakan bahan tak terbiodegradasikan secara berhemat untuk mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar dengan cara kita semula bahan buangan seperti botol plastik. Projek KMR ini melibatkan mata pelajaran utama sains tajuk Hargai Bumi Kita, bahasa Melayu lestarikan keindahan alam, let English go green, mathematics uang, let's together protect our world through recycle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azad bin Raino, berumur 12 tahun dan bersekolah di SD Swasta Beaufort. Apakah kita perlu menggunakan bahan tak terbiodegradasikan secara berhemat untuk mengelakkannya berlakunya pencemaran alam sekitar dengan cara kita semula bahan buangan seperti botol plastik? Saya menghasilkan produk daripada bahan buangan plastik, yaitu meja multifungsi. Bahan utama meja ini terbuat daripada botol bahan terbuang botol plastik. Produk yang saya hasilkan mestilah berguna dan memberi manfaat. Meja ini digunakan untuk meja belajar, membaca buku, meja kerja, dan meja makan. Mengapa dinamakan meja multifungsi? Karena penggunaan meja vertikal dan banyak fungsi boleh digabung dengan satu meja. Selain itu, mudah dibawa kemana-mana. Contoh, sepanjang IDR, murid-murid belajar di rumah. Saya menggunakan meja ini untuk membuat kerja sekolah di tempat yang sunyi dan selesa. Kos bahan untuk menghasilkan meja ini murah, yaitu RM6. Harga meja multifungsi ini dijual pada harga RM12 karena untuk ulangan model dan pusingan model untuk menghasilkan meja multifungsi yang baru. Kelebihan meja multifungsi ini praktikal, mudah dibawa kemana-mana, serta membantu menjaga alam sekitar. Hubungi saya untuk mendapatkan meja multifungsi ini sambil menyelamatkan bumi hijau kita. Sekian, terima kasih. Nur Aizatul Alia binti Tukiman, meja multifungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aizatul Alia binti Tukiman. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di SK Swasta Beaufort.
Tiada panorama seindah hutan, hutan tempat bermainnya si rama-rama. Indahnya bumi kurniaan Tuhan, menjaga alam sekitar tanggung jawab bersama. Tajuk KMR saya kali ini ialah bahan buangan. Mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan melalui pemerhatian persekitaran dan pelbagai media. Contohnya seperti Google, YouTube, dan buku teks. Projek saya berfokus kepada bahan buangan, iaitu plastik. Saya dikehendaki menakul penggunaan bahan buangan tidak biodegradasi. Tajuk projek KMR saya ialah menghargai bumi hijau dengan penghasilan meja multifungsi daripada bahan buangan plastik. Merujuk Wikipedia, istilah plastik merangkumi produk polimer sintetik atau semi-sintetik. Ia terbentuk daripada penyejatan organik atau penambahan polimer. Menurut buku teks sains tahun 6, contoh bahan plastik antaranya botol plastik dan pembungkus makanan. Menurut Kamus Dewan edisi 4, terbiodegrasikan ialah yang dapat diuraikan atau direpotkan melalui tindakan biologi oleh mikroorganisma seperti bakteria. Jadi bahan tak terbiodegrasi bermaksud bahan yang tidak boleh diuraikan seperti botol plastik. Saya sekarang berada di Dusun Durian. Sambil menunggu durian jatuh, saya akan membuat kerja PDPR menggunakan meja ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aizatul Alia binti Tukiman, berumur 12 tahun, bersekolah di SK Swasta Beaufort. Dengan cara mengkitar semula bahan plastik, perabot plastik dan sebagainya demi mengelakkan pencemaran alam sekitar. Oleh itu, saya perlu menghasilkan produk daripada bahan buangan plastik dan polisterin, yaitu meja multifungsi. Bahan utama meja ini diperbuat daripada bahan buangan, yaitu botol plastik dan polisterin. Meja yang saya hasilkan mestilah boleh digunakan dan memberi manfaat. Meja ini berfungsi untuk meja belajar, membaca buku, Al-Quran, sebagai ganti rehal, tempat letak laptop, meja kerja, dan meja makan. Meja multifungsi membuatkan ruang di rumah minimalis. Sepanjang PDPR, murid-murid belajar di rumah. Jadi murid boleh membawa meja ini ke tempat yang lebih sunyi. Meja ini juga saya gunakan ketika mengikut ibu ke Dusun Durian. Sementara menunggu durian jatuh, saya akan menggunakan meja ini untuk membuat kerja sekolah. Kos bahan untuk menghasilkan meja ini murah dan hanya melibatkan belanja RM6.60 sahaja.
Harga meja multifungsi ini dijual dengan harga Rm13.20 kerana untuk pulangan modal dan pusingan modal untuk menghasilkan meja multifungsi yang baru. Meja multifungsi ini tidak dapat menampung beban yang terlalu berat. Seperti yang kita maklum sedia maklum, material plastik sifatnya tidak dapat menampung beban yang berat. Namun, manfaat meja multifungsi ini praktikal, mudah dibawa ke mana-mana saja, serta membantu membuatkan bumi hijau. Jom dapatkan meja multifungsi dengan hubungi saya sambil membeli sambil menyokong bumi hijau kita. Sekian, terima kasih. Muhammad Iqbal Haziq bin Ridwan, Asuh Bunga. Assalamualaikum, saya Muhammad Iqbal Haziq bin Ridwan, bersekolah di SK Swasta, murid tahun 6. Untuk proyek KMR itu saya menghasilkan produk berdasarkan bahan buangan seperti bahan plastik. Saya telah memilih untuk menghasilkan bahan kita semula, yaitu pasu bunga. Tugasan PBD KMR yang diberi kepada saya ialah menghasilkan satu ciptaan atau alat yang diperbuat daripada bahan terbuang, yaitu plastik. Ciptaan tersebut hendaklah bersifat boleh guna dan berfungsi sebagai alat yang boleh digunakan dalam aktiviti harian. Sebelum itu, melalui PBD kemahiran melalui reka bentuk 4 subjek utama terlibat, yaitu bahasa Malaysia, matematik, sains, dan bahasa Inggris. Tema utama ialah bahan buangan atau bahan gitar semula. Di sini kami dapat belajar bagaimana menulis laporan ringkas, gaya ucapan keuangan, masa dan waktu, kepentingan gitar semula, mereka bentuk, dan berbagai-bagai lagi. Walaupun dalam situasi yang sukar sekarang, namun tugasan ini berjaya dilaksanakan juga dengan bantuan guru, pembimbing, dan ahli keluarga saya. Mengapa gitar semula ini penting dalam kehidupan kita? Bahan-bahan plastik kebanyakan mengambil masa yang lama untuk lupus. Bahan-bahan ini jika tidak diurus dengan sebaiknya akan menyebabkan kerusakan alam sekitar. Cara untuk mengurus sisa bahan plastik ini ialah dengan cara gitar semula. Saya memilih untuk mencipta alat daripada botol plastik. Selain mudah didapati, proyek ini tidak memerlukan beban keuangan yang banyak. Proyek KMR yang saya pilih ialah pasu bunga dan menggunakan botol plastik seperti botol minuman. Menggunakan botol plastik terpakai sebagai bahan utama, proyek dapat menjadikan botol plastik berguna dan bermanfaat untuk pencinta hewan. Beginilah model akhir bahan buangan, yaitu botol plastik yang telah saya inovasikan menjadi bekas pasu bunga. Bahan-bahan utama yang saya gunakan ialah botol plastik dan cat. Masa menyiapkan tugasan ini selama 1 hari. Dengan adanya model pasu bunga ini, saya berjaya mengurangkan pencemaran alam sekitar, menjimatkan pembelanjaan. Selain itu, kita bebas mereka bentuk pasu bunga sesuai kehendak kita. Di samping itu, bunga-bunga akan jadi lebih berseri dengan adanya pasu bunga daripada botol plastik yang telah dicat dengan berbagai warna. Dan yang lebih penting, saya dapat mengembirakan hati ibu saya karena tanaman bunga ibu saya lebih cantik dengan adanya pasu bunga yang saya cipta. Muhammad Hafizi bin Hamzani, bekas makanan kucing. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafizi bin Hamzani, bersekolah di SK Swasta, murid tahun 6.
untuk proyek KMR, yaitu menghasilkan produk berdasarkan bahan buangan seperti bahan plastik. Saya telah memilih untuk menghasilkan bahan kita semula, yaitu bekas makanan kucing. Tugasan tajuk PBD KMR yang diberi kepada saya ialah menghasilkan satu ciptaan atau alat yang diperbuat daripada bahan terbuang, yaitu plastik. Ciptaan tersebut hendaklah bersifat boleh guna dan berfungsi sebagai alat yang boleh digunakan dalam aktiviti harian. Sebelum itu, melalui PBD KMR, kami diajar kemahiran-kemahiran melalui 4 subjek utama, yaitu Bahasa Malaysia, Matematik, Sains, dan Bahasa Inggeris. Tema utama ialah bahan terbuang atau bahan kita semula. Di sini kami dapat belajar bagaimana menulis laporan ringkas, gaya ucapan, keuangan, masa dan waktu, kepentingan alam sekitar, kepentingan kita semula, mereka bentuk dan berbagai-bagai lagi. Walaupun dalam situasi yang sukar sekarang, namun tugasan ini berjaya dilaksanakan juga dengan bantuan guru, pembimbing, dan ahli keluarga saya. Saya memilih untuk mencipta alat daripada botol plastik. Selain mudah didapati, proyek ini tidak memerlukan beban keuangan yang banyak. Bekas makanan kucing dengan menggunakan bekas plastik seperti botol minuman tanpa memerlukan kos yang tinggi untuk menyediakan bekas makanan dan minuman untuk kucing peliharaan atau kucing liar. Menggunakan botol plastik terpakai sebagai bahan utama proyek dapat menjadikan botol plastik berguna dan bermanfaat untuk pencinta haiwan. Beginilah model akhir bahan buangan, yaitu botol plastik yang telah saya inovasikan menjadi bekas makanan kucing. Bahan-bahan utama yang saya gunakan ialah botol plastik dan cat. Masa menyiapkan tugasan ini selama 1 hari. Dengan adanya bekas makanan ini, saya berjaya mengurangkan pencemaran alam sekitar, menjimatkan pembelajaran. Selain itu, kita bebas mereka bentuk bekas makanan sesuai kehendak kita. Muhammad Haras Iskandar bin Arifin, Kerusi Lantai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haras Iskandar bin Arifin, murid tahun 6 Uranus, bersekolah di SK Sosa. Projek KMR saya ialah kursi lantai. KMR ialah kefahaman melalui reka bentuk. Projek ini melibatkan 4 subjek utama, iaitu BM, BI, MT dan Sains. Tajuk yang dipelajari dalam subjek Sains ialah bahan buangan. Untuk subjek Bahasa Melayu, penulisan kepentingan kita semula dan kemahiran menyampaikan ucapan. Matematik pula ialah kemahiran ukuran dan wang, dan subjek Bahasa Inggeris menyebut benda. Tajuk tugasan saya ialah hasilkan satu ciptaan atau alat yang diperbuat daripada bahan terbuangan. Ciptaan tersebut hendaklah bersifat boleh guna dan berfungsi sebagai satu alat yang boleh digunakan dalam aktiviti harian. Untuk projek KMR, mengapa saya memilih membuat kerusi lantai daripada kerusi plastik yang rosak atau patah kaki? Kerusi plastik selalu kita temui di rumah, di sekolah atau di kedai.
Selalunya kerusakan kerusi plastik ialah pada kakinya yang selalu patah. Kerusi yang patah kaki ini akan dibuang begitu saja. Kalau kita lihat di sekolah, banyak sekali kerusi-kerusi yang rosak. Seterusnya, mengapa idea menyelamatkan kerusi plastik yang rosak ini tercetus ialah kerana saya melihat orang-orang tua sering sakit pinggang dan kaki apabila duduk lama di lantai semasa mengaji, menonton TV, membaca buku dan mendengar kuliah. Beginilah bentuk kerusi lantai yang saya telah inovasikan daripada kerusi plastik yang patah salah satu kakinya. Keempat tempat kaki kerusi ini telah saya potong dengan menggunakan gergaji alas ketinggian yang sama. Bayangkan kerusi plastik yang rosak di sekolah, kita inovasikan menjadi kerusi lantai. Apa yang kita perolehi? Pertama, dapat mengelakkan pembaziran. Kedua, menyelamatkan alam sekitar. Ketiga, pembelajaran luar kelas lebih ceria kerana murid tidak lagi duduk di atas semen. Walaupun sudah ada produk kerusi lantai yang dijual, namun harganya amat mahal, yaitu lebih kurang Rm80. Inovasi kerusi lantai ini menggunakan kerusi plastik yang rosak, hanya perlukan cat saja dan boleh dijual dengan harga Rm10. Siapa yang berminat untuk membeli kerusi ini, boleh hubungi saya. Assalamualaikum, saya Muhammad Anas Iskandar bin Arifin, murid ke-6 bersekolah di SK Sosa. Untuk projek PBD KMR, saya telah memilih inovasi kerusi plastik rosak menjadi kerusi lantai. Beginilah bentuk kerusi lantai, inovasi daripada kerusi plastik yang rosak. Kerusi lantai amat selesa digunakan ketika duduk di lantai, semasa menonton TV, membaca buku, dan mendengar kuliah. Kebaikan kerusi lantai dapat mengurangkan sakit pinggang dan kaki apabila terlalu lama duduk di lantai. Selain itu, kerusi lantai ini mudah dibawa ke mana-mana saja. Contoh penggunaan kerusi lantai ialah seperti ini. Semoga inovasi kerusi lantai ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Muhammad Haikal Arif bin Azman, Piramid Makanan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Haikal Arif bin Azman, pelajar tahun 6 SK Swasta Beaufort. Dalam PBD KMR, saya dan rakan-rakan dinilai tahap penguasaan dan yang paling tertinggi ialah tahap penguasaan 6. Projek KMR kami dilaksanakan secara individu dengan menggunakan barangan terbuang. Saya memilih untuk membina 3 dimensi piramid makanan karena ianya boleh mendidik saya dan masyarakat untuk mengamalkan pemakanan sehat. Projek ini menggabungkan dan mengucapkan bahasa Inggris bagi topik Go Green, sains bagi tajuk bahan-bahan terbiodegrasi, matematik bentuk piramid, dan pendidikan kesehatan bagi tajuk piramid makanan. Pada pendapat saya, hasil model 3D piramid makanan ini sangat berguna kepada murid karena dapat mendidik murid dari zaman kanak-kanak lagi tentang amalan pemakanan sehat. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat model 3D piramid makanan ini ialah bahan-bahan yang mudah didapati, plastik terbuang dan penyedot minuman terbuang.
Saya memastikan keluasaan tapak binaan luasnya tepat dengan jumlah bilangan penduduk minuman bagi mengukuhkan keseimbangan model 3D piramid saya. Saya gembira dengan hasil usaha untuk membina model ini karena manfaatnya bagi tujuan pendidikan tentang amalan makanan sehat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ekal Arif bin Asman, murid tahun 6 dan bersekolah di Sekolah Kebahasaan Swasta Bukut. Yang saya hormati guru besar dan SK Swasta Tuan Haji Wisnu bin Sari, guru pembimbing kumpulan kami yaitu Cikgu Rusmia dan Cikgu Afandi, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan menerangkan mengenai proyek PBD KMR yang kami laksanakan, yaitu proyek membina model 3D piramid yang 95% adalah terdiri daripada bahan-bahan terpakai seperti plastik dan penyedot minuman. Model 3D piramid makanan ini kami pilih karena ianya mudah dibina dan tidak memerlukan kos yang banyak. Sepanjang melaksanakan PBD KMR ini, saya merasa sangat seronok dan berusaha untuk menghasilkan binaan 3D piramid makanan yang terbaik. Guru pembimbing juga sangat membantu walaupun dihalang oleh keadaan pandemi COVID-19 yang tidak membenarkan pertemuan secara bersemuka. Namun komunikasi melalui kumpulan aplikasi WhatsApp yang sudah diwujudkan memudahkan perhubungan. Model 3D piramid makanan yang kami hasilkan ini sangat berguna dan bermanfaat kepada saya dan murid-murid yang lain karena dapat memberi ilmu pengetahuan tentang cara pengambilan makanan yang sehat dan tidak sehat. Di samping itu juga murid-murid akan dapat manfaat yaitu mengetahui jenis makanan. Model 3D piramid makanan ini saya akan letak di kawasan kantin sekolah agar murid-murid melihat dan mengetahui tentang piramid makanan apabila sekolah dibuka kelas. Sekian, terima kasih. Inilah bahan piramid yang kami hasilkan seperti berikut, ialah lidi, straw, dan plastik. Ini pula ialah piramid yang kami hasilkan. Sekian, terima kasih. Nur Amalina binti Matusi, piramid makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nur Melina binti Matusian, murid tahun 6 dan bersekolah di SK Swasta Beaufort. Projek PBT KMR yang saya pilih yaitu membina projek model 3D piramid makanan adalah gabungan bagi beberapa mata pelajaran yaitu sains bagi tajuk bahan-bahan terbiodegrasi, matematik bagi tajuk bentuk 3 dimensi yaitu bentuk piramid. Seterusnya pendidikan kesehatan bagi tajuk piramid makanan. Selain itu berkaitan juga dengan mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Bagi saya, model 3D piramid makanan yang saya hasilkan sangat berguna dan bermanfaat kepada semua orang. Oleh sebab itu, apabila sekolah dibuka kelak, model 3D piramid makanan ini paling sesuai diletak atau digantung di dalam kawasan kantin sekolah sebab ianya berkaitan dengan pengambilan makanan dan yang berkhasiat dan semua murid dapat melihatnya setiap hari. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Emelina binti Matusin, murid tahun 6 dan sekolah di Sekolah Kebangsaan Swasta Beaufort. Yang saya hormati guru besar SK Swasta Tuan Haji Wisnu bin Haji Sari, guru pembimbing kumpulan kami yaitu Cikgu Rusmia dan Cikgu Afandi.
guru-guru serta rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan menerangkan mengenai proyek PBD KMR yang kami laksanakan, yaitu proyek membina model 3D piramid makanan yang 95% adalah terdiri daripada bahan-bahan terpakai seperti plastik dan penyedot minuman. Model 3D piramid makanan ini kami pilih karena ianya mudah dibina dan tidak memerlukan kos yang banyak. Sepanjang melaksanakan PBD KMR ini, saya merasa sangat seronok dan berusaha untuk menghasilkan binaan 3D piramid makanan yang terbaik. Guru pembimbing juga sangat membantu walaupun dihalang oleh keadaan pandemi COVID-19 yang tidak membenarkan pertemuan secara bersemuka. Namun komunikasi melalui kumpulan aplikasi WhatsApp yang sudah diwujudkan memudahkan perhubungan. Model 3D piramid makanan yang kami hasilkan ini sangat berguna dan bermanfaat kepada saya dan murid-murid yang lain kiranya dapat memberi ilmu pengetahuan tentang cara pengambilan makanan yang sehat dan tidak sehat. Di samping itu juga murid-murid yang akan dapat mengetahui jenis makanan yang terkandung di dalam piramid makanan. Model 3D piramid makanan ini saya akan letakkan di kawasan kantin sekolah agar murid-murid melihat dan mengetahui tentang piramid makanan apabila sekolah dibuka kelak. Ini adalah bahan-bahan saya gunakan untuk membina projek PBD KMR seperti selotip, gunting, double tape, dan plastik. Dan inilah hasil projek saya. Sekian, terima kasih. Nur Syawal bin Misrin, piramid makanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Nur Syawal bin Misrin. Saya murid tahun 6 dan sekolah di Sekolah Kebangsaan Swasta Biafat. Apa yang saya paham mengenai PBD KMR ialah kami diminta untuk melaksanakan satu proyek yang bermanfaat dengan menggunakan barangan terbuang. Melalui proyek PBD KMR, saya dapat menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk membina model 3 dimensi piramid makanan. Model 3 dimensi piramid makanan adalah gabungan bagi beberapa mata pelajaran, yaitu sains bagi tajuk bahan-bahan terbiodegradasi, matematik bagi tajuk bentuk 3 dimensi yaitu bentuk piramid, seterusnya pendidikan kesehatan bagi tajuk piramid makanan. Selain itu berkaitan juga dengan mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Bagi saya, model 3D piramid makanan yang saya hasilkan sangat berguna dan bermanfaat kepada semua orang. Saya menggunakan penyedot minuman dan plastik terpakai bagi memastikan model 3 dimensi piramid makanan saya kukuh. Saya memasukkan batang lidi ke dalam penyedot makanan. Saya sangat gembira karena dapat menghasilkan model 3 dimensi piramid makanan atas usaha saya sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syawal bin Misrin, murid tahun 6 dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Swasta Biafat. Yang saya hormati Guru Besar SK Swasta Tuan Haji Bisno bin Haji Sari, guru pembimbing kumpulan kami yaitu Cikgu Rusnia dan Cikgu Pandi, guru-guru serta rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan menerangkan mengenai proyek PBD KMR yang kami laksanakan, yaitu proyek membina model 3D piramid makanan yang 95% adalah terdiri daripada bahan-bahan terpakai seperti plastik dan penyedot minuman. Model 3D piramid makanan ini kami pilih karena ianya mudah dibina dan tidak memerlukan kos yang banyak. Sepanjang melaksanakan PBD KMR ini, saya berasa sangat seronok
dan berusaha untuk menghasilkan binaan 3D piramid makanan yang terbaik. Guru pembimbing juga sangat membantu walaupun dihalang oleh keadaan pandemik COVID-19 yang tidak membenarkan pertemuan secara bersemuka. Namun, komunikasi melalui kumpulan aplikasi WhatsApp yang sudah diwujudkan memudahkan hubungan. Model 3D piramid makanan yang kami hasilkan ini sangat berguna dan bermanfaat kepada saya dan murid-murid yang lain kerana dapat memberi ilmu pengetahuan tentang cara pengambilan makanan yang sehat dan tidak sehat. Di samping itu juga, murid-murid akan dapat manfaat yaitu mengetahui jenis-jenis makanan yang terkandung di dalam piramid makanan. Model 3D piramid makanan ini saya akan meletakkan di kawasan kantin sekolah agar mudah murid-murid melihat dan mengetahui tentang piramid makanan apabila sekolah dibuka kelak. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, persembahan video terbaik. Tempat ketiga, Nur Tazimah binti Tarifin, bekas alat tulis serbaguna. Naib Johan, Nur Aizatul Alia binti Tukiman, meja multifungsi. Johan, Muhammad Lokman bin Yuliamin Sahirursa, lori sampah mini. Tahniah kepada para pemenang. Seterusnya, penyampaian sijil kepada semua peserta PBD Project KMR. Seterusnya, penyampaian cenderahati kepada pegawai selia bantu PBD Project KMR SK Swasta yang juga merupakan juri penilai persembahan PBD Project. Sekalung penghargaan dan setinggi terima kasih kami ucapkan kepada Puan Nurimah Edi dan Encik Suhaimi Awang Besar. Banyak